وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita ruang demi ruang, peluang demi peluang, sampailah pada pagi ini masih lagi ada ruang untuk kita berada dalam rumah Allah yang mulia ini, dalam keadaan kita bertawajuh menghadapkan diri kepada Allah, menyerahkan sebulat-bulatnya urusan ini kepada Allah, dan akhirnya kita berada dalam kelompok orang-orang yang menginginkan kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Tuan-tuan, sebelum kita terlupa, niat sama-sama i'tikaf dalam masjid ini agar pahala kita berganda di waktu mana ketika kita bertemu dengan Allah kelak. Antara benda yang mungkin kita akan terlupa, dan memang kita akan lupa, sesuatu yang kita buat paling ringan tapi pahalanya paling berat adalah beriktikaf dalam masjid. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah pagi ini kita nak sambung balik perbincangan kita, pembacaan kitab kita. Kita baca tuan kitab yang kita guna pakai An-Nasaihul Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman yang dikarang oleh Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita berhenti hari itu pada tanggal 18 hari bulan 2 tahun 2023. Dan pada pagi ini dan sambung balik tuan-tuan, tajuk kita ialah Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Bab tentang membicarakan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala musannifuhu rahimahullah wa nafa'ana fi 'ulumihi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa-siapa yang melihat sesuatu kemungkaran, sesuatu kejahatan di antara kamu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Ini hadis yang begitu masyhur, ramai orang pernah dengar hadis ni. Hadis yang berkaitan dengan Nabi ajak kita tata cara bagaimana tadarruj, pemeringkatan. Nak tengok seseorang itu dia nak laksanakan amar ma'ruf. Nabi boleh je habaq kat kita tuan-tuan, amar ma'ruf ini ialah dengan tangan, dengan kuasa yang ada. Nabi boleh habaq satu tu saja. Dengan cara ni saja ang boleh ubah orang, ubah benda yang maksiat kepada kebaikan. Dengan kuasa. Tangan bukan ertinya pukul orang. Tangan bukan ertinya dengan tangan ini dia boleh melukakan orang. Bukan. Tidak tuan-tuan. Kita jangan silap faham. Tuan-tuan, ada hadis yang berkaitan dengan sesuatu seseorang itu akan muflis di akhirat. Dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam hadis ke-218, Nabi cerita kat kita bagaimana seseorang itu akan muflis. Sebab itu bila Nabi sebut dalam hadis ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, barang siapa melihat kemungkaran depan mata dia, ubah dia, cegah dia dengan tangan-tangannya. Dengan tangan. Kat sini dengan tangan bukan maksudnya pi pukul orang. Bukan maksudnya dengan seseorang itu dia ada kuasa pi bunuh orang. Jangan silap faham. Tuan-tuan,
Jangan kita silap faham berkaitan dengan perkara ini, kerana perkara ini adalah sesuatu yang merupakan kuasa yang dimiliki oleh seseorang. Kita ada kuasa. Tuan-tuan, falyughayyiru biyadihi. Dalam hadis yang lain, Nabi cerita kat kita, Nabi tanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa tu orang muflis? Kamu tahu tak siapa tu orang yang bankruptcy? Para sahabat kata, kami tahu ni iaitulah man lam mala lahu dirhaman wala mata'an lahu. Seseorang yang dia ni tak ada dirham, tak ada duit, tak ada duit dekat dia, wala mata', apa pun tak ada, sesuatu apa pun tak ada, harta apa pun tak ada. Yang tu yang kami kenal muflis. Lalu Nabi kata apa tuan-tuan? Kamu tahu tak muflis tu siapa dia? Muflis itu ialah man ya'ti yaumal qiyamah, seseorang yang mai pada hari kiamat bisalatin wa siyamin, dengan pahala kebajikan yang banyak di kalangan orang yang solat. Macam kita lah tuan-tuan, pagi-pagi lagi mai semayang dah, hati kita digerakkan untuk mai solat, jaga solat 5 waktu, jaga puasa. Tuan-tuan, kita dah masuk hari ni dah 19 hari bulan, 20, 21, 22, 23, lebih kurang 4 hari lagi tuan-tuan, kita dah nak masuk ke bulan puasa, nak mula Ramadan. Saya yakin tuan-tuan, masjid dah mula bersedia dengan persiapan yang mantap, dengan pusanya, dengan jadualnya, dengan tarawihnya, semua dah bersedia. Dan semua orang dengan kita tuan-tuan, hari ni hari Ahad, percayalah market akan penuh hari ni, sebab orang nak buat persiapan. Sebab hari ni adalah hari cuti yang boleh pergi beli barang untuk buat preparation untuk hari bulan puasa. 2 hari ni, Sabtu dengan Ahad ni, akan ramai orang. Tuan-tuan, kita bersedia untuk puasa. Nabi kata, orang ni yang akan mai pada hari kiamat, dengan pahala puasa dia pun banyak, pahala semayang dia pun banyak, buat mai. Tetapi Nabi kata, dia ni wa huwa lahu syatamun hadha, dia pernah pergi duk maki orang. Dulu atas dunia dia semayang, dia puasa, tapi dalam masa yang sama, lisan dia, lidah dia tak jaga, dia tetap maki orang, dia keji orang, dia kata ke orang, dia sakitkan hati orang. Man lahu syatama hadha, dia pi kata ke orang, dia maki orang, dia marah orang, dan dia pernah pula mengambil hak orang, dia pi zalim atas orang, ambil hak orang. Wa yu'ti lahu, dia ambil sesuatu daripada orang lain. Dia pernah pi pukul orang, melukakan orang. Daraba hadha, pi pukul orang. Dia pernah mengalirkan darah orang dengan tangan dia, dengan kaki dia. Dia semayang tapi perongoi, dia semayang tapi tak boleh dengar orang bergaduh, aku nak pergi bergaduh sekali. Dia semayang, dia main puasa, tapi tuan-tuan, dia tetap juga dengan dia punya perangai-perongoi, dan menyebabkan orang akan rasa, aku takkan berani dengan ini sebab ini perongoi. Tuan-tuan, benda ini berlaku sampai Nabi kata apa? Dia mai satu masa, dia bawa mai benda tu oleh kerana dia menzalimi. Dia ada benda yang dia buat di kalangan manusia, menyebabkan satu hari di akhirat nanti, benda ni semua akan diambil kebaikan dia, wa hasanatuhu, diambil kebaikan-kebaikan dia, diberi kepada orang-orang yang pernah zalimi dulu, yang dia pernah maki dulu, pernah kaji dulu, yang pernah keji dulu, dia akan bagi sampai habis semua pahala. Nabi kata diambil pula akan dosanya, wa taraha lahu, dicampakkan, diberikan, ambil benda buruk yang ada pada kawan ni, diberikan kepada orang yang kata, orang yang buat jahat tadi, kat kita yang buat jahat tadi. Dan akhirnya taraha yatrahu lahu ila nar,
last sekali dia pergi mana? Dicampakkan kawan ni dalam api neraka. Sebab apa pun tak ada arah. Wa'iyazubillah, tuan-tuan. Ini merupakan peringatan besar Nabi kepada kita. Betul, bila hadis ni disebutkan nak yufal yughayyiru biyadih, nak ubah sesuatu kemungkaran dengan tangan, bukan artinya boleh suka-suka hati, mudah untuk melukakan orang. Bukan mudah begitu. Betul dia buat salah, ada cara untuk menyelesaikan. Tuan-tuan jumpa satu hamba Allah dengar kata dia buat maksiat dalam kawasan kita. Sebab itu perundangan itu ada. Islam bawa dengan perundangan. Dalam Islam tak ada undang-undang yang kita boleh pi secara sembrono, pi pukul dulu baru cakap. Itu bukan cara yang betul. Itu bukan cara yang sah. Dia ada dia punya tata cara yang tersendiri. Kalau betul kawan ni salah, bawa dia ke muka pengadilan, bawa pihak berkuasa yang boleh untuk charge dia. Bukan kita yang menghukum orang. Tuan-tuan, supaya kita selamat. Sebab apa? Kalau kita bertindak sendiri, dosa tak? Kita nak buat benda baik, tapi pi cubit seorang sikit, dia buat maksiat, duduk dalam rumah antara lelaki dengan perempuan. Tengok-tengok budak ni budak luar, bukan budak Penang ke, bukan budak kawasan kita ke. Tengok-tengok lagi panas. Hang budak mana? Budak saya, budak sekian tempat. Oh, hang bukan budak sini ya. Oh, hang tempat kami buat gila, perpang bagi. Tuan-tuan, itu cara betul ke? Betul, kita boleh marah dia, tapi kita tak ada hak untuk pukul dia. Tak ada hak. Dah ustaz dia buat salah tempat kami. Jangan lepas dia, panggil pihak berkuasa pergi angkat dia pergi. Jangan pukul. Tuan-tuan, pukul dua benda tuan buat salah. Satu, pukul salah kita dari segi undang-undang Malaysia. Nombor dua, pukul tuan-tuan salah dari sudut agama. Sepatutnya panggil dia, bawa main masjid, main sembang kat masjid. Hang ni macam ni lah. Ada dua pilihan kat hang. Satu, nak ke saya bawa pergi kepada pihak berkuasa. Nombor dua, nak ke saya nasihat kat hang, hang boleh mai duduk di sini. Mai, dan ni kami nak memperbetulkan hang bagi menikah dengan dia ni. Mau ke? Saya tak mau, saya dengan dia ni main-main ya. Baru tuan-tuan boleh tengok macam mana perempuan ni baru sedang mau taruh dua-dua orang, tapi bukan taruh dengan pukul. Itu salah besar. Ini kesilapan yang kita buat. Fa in lam yastati' fa bilisani, barang siapa yang tak mampu dengan kuasa, dengan tangan tak mampu untuk mengubah, dia tak ada kuasa. Fa bilisani, dengan lisan dia, teguran dia seluruhnya. Sebab tu orang Melayu dia ada seluruh, tahu seluruh, sambil lalu. Contoh saya ambil lah tuan-tuan. Tuan-tuan lalu dekat kita ni orang masjid, pergi mana pun kepiah dalam kereta, dalam motor, betul tak? Tuan-tuan duk pergi tengok dekat car passing drive, couple duduk berdua kat belakang-belakang tu. Tuan-tuan sebagai orang yang dah pun berumur, kita pula orang masjid, duk tengok couple tuan-tuan, tak ada kuasa nak pergi kata dia pergi duduk tepi depa. Adik jangan buat lagu ni ya. Saya ni orang masjid sini. Saya ni, tapi kita orang masjid lain. Depa Sungai Pinang lah. Kena abang kat depa, suruh depa pergi settle. Depa memang nak buat kerja tu pun. Tuan-tuan, yang kita kat sini tak nak buat apa lah. Buat apa? Pakai kepiah satu, pergi duduk sini bagi salam. Assalamualaikum, dek, apa abang, sihat ke? Teguran dengan cara seluruh. Tak seluruh. Kahwin dah kot no. Kahwin dah kot no. Bukan kata tak kahwin lagi ya. Tak, ayat dia berubah. Mafhum mukhalafah. Sesuatu yang dipahami dengan cara bersalahan. Kahwin dah kot no. Duduk dua orang lagu ni nah. Nampak mesra ni. Dia tak lagi ya, kawan lah. Kawan kalau dia tak duduk macam ni. Sajalah pakcik lalu kot sini, pakcik abang lah. Kan? Kita peringatlah sama-sama kita, kan adik orang Islam, kita duduk tepi ni. Lepas tu pula
orang duk lalu lalang, banyak orang bukan Islam kat sini, lalu duk jogging, depa jogging, adik jogging atas ni. Apa adik buat lagu tu? Kita seloroh dengan bahasa lawak, bahasa melawak. Itu lisan. Tak semestinya dengan lisan ni pergi marah. Boleh faham tak? Saya nak mengubah persepsi cara untuk menegur orang. Boleh tegur siapa saja, tapi teguran itu mesti berhikmah. Ada hikmah. Sambil melawak, bam. Sambil melawak, bam. Sambil melawak, bam. Bagi. Dia boleh terima kalau dengan cara lawak. Tapi kalau pi duk pi tuan, melainkan kita ada kuasa. Boleh kita pergi buat kat orang tu dengan kuasa, melainkan orang tu memang dah teruk sangat. Boleh, tapi bukan dengan cara mengaibkan dia. Ini kena faham. Pergi khayau, dia duduk dua orang, kita pergi khayau. Ni duduk dua orang ni maksiat ni. Apa ni? Kita pergi khayau kat dia. Tuan-tuan, kawan ni nak bangun, muka dia tak tahu mana. Last sekali dia kata apa, daripada aku pergi jauh, daripada aku dekat dengan masjid, orang masjid main khayau aku lagu ni, aku nak pergi masjid, malu aku. Guna pendekatan dakwah dengan cara lembut. Pasal apa Nabi Musa alaihi salam, waktu ketika mana Nabi Musa pergi jumpa dengan Fir'aun, apa Allah Ta'ala pesan kat Nabi Musa? Qaulan layyinan. Pergi habaq dekat Musa, pergi cakap dengan Fir'aun, cakap qaulan layyinan, dengan percakapan yang lembut. Sedangkan dia mengaku Tuhan kot. Ini seni dakwah, seni pertuturan komunikasi. Bukan semua benda pergi jengkah, bukan semua benda boleh pergi khayau. Kita tengok Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam waktu dia nak berdakwah di dalam Fadam Al-Aram, kawasan Babylon, tempat kelahiran dia, kampung dia, dia dakwah dengan cara apa? Dia tak cakap banyak, tapi dia buat. Sebab dia tahu raja tu raja yang tak makan saman. Dia buat tu dia main akai, dakwah cara berakai. Bila dia jawab dengan hakim yang tanya dekat dia, Ibrahim, hang seorang dalam negeri ni, semua orang duduk kat luar, hang tahu tak siapa yang bagi pecah berhala ni? Apa jawapan Nabi Ibrahim? Hang tanyalah kat dia, semua pecah dia seorang tak pecah. Pasal apa tanya kat dia? Adalah tu kapak dengan kapak duduk dekat dia. Tanya kat dia. Dia main akai. Bila dia main akai, tuan-tuan, hakim mati akai. Hakim kata, hang gila ke? Mana boleh dia nak jawab? Dia batu. Nabi Ibrahim pusing. Kalau dia batu, sembah dia buat apa? Hang boleh cakap, hang boleh iblis, sembah hang. Tuan-tuan, akhirnya mati akai. Bila mati akai, hukum Nabi Ibrahim, bakang hidup-hidup. Bakang hidup-hidup. Habis akai. Bila dia buat lagu tu, tuan-tuan, Nabi Ibrahim dia keluar, sampai saya pendekkan kisah ni, dia keluar daripada Fadam Al-Aram. Cara dakwah dia di kota Fadam Al-Aram, cara hujah akai. Hujah buat jawab, hujah buat jawab. Bila masuk daripada Fadam Al-Aram, dia keluar pergi ke Haran. Masuk ke kota Haran, Nabi Ibrahim alaihissalam, pendekatan dakwah berubah. Dia tengok mereka ni metod dakwah lain macam. Pasal tempat ni bukan hujah macam dulu dekat dengan Namrus. Dengan dia ni lain. Pasal mereka ni sembah matahari, sembah bulan, sembah bintang. Dia sembah tuan-tuan. Dia kata dia ni baik, bagus, tapi mereka ni cuma tak faham yang mana satu Tuhan. Conclusion dia, Nabi Ibrahim kata apa? Mereka ni duk cari Tuhan, duk cari mana Tuhan yang betul ini.
Tuan-tuan, daripada mula raja sampai rakyat, semua bintang bulan ni. Apa pendekatan Nabi Ibrahim? Metod dia berubah. Dia berubah metod, dia pergi jumpa kat mereka ni, dia pergi kawan dengan mereka ni. Dia tak main abang, ni saya ni bawa agama Hanif tau, agama yang sembah Allah Ta'ala tau. Hampa kena sembah Allah Ta'ala, tak sembah aku dipukul hang, aku dibunuh hang. Tak ada. Dia buat apa? Dia pergi join mereka, pergi kawan dengan mereka, pergi duduk sekali dengan mereka, member, kawan. Macam mana apa bang? Sihat? Okey, hari ni kita nak duduk tak mana? Duduk tepi lut, jom. Tuan-tuan duduk tengok matahari keluar, depa ni kata apa? Alamak, tu Tuhan tu, hadza rabbi. Tu Tuhan kita dah keluar dah. Nabi Ibrahim kata apa? Oh, tu Tuhan ah. Dia tak kata, yang tu bukan Tuhan. Dia tak kata lagu tu. Tukar kaedah. Dia kata, oh tu Tuhan. Okey. Fa idza afalat, apabila hilangnya bulan itu, apabila hilangnya matahari itu, Nabi Ibrahim kata apa? Tuhan boleh hilang ke? Tuhan ni cik semua ke? Boleh ada asat, tak ada asat? Boleh lagu tu ke? Dia main akal lain pula. Buka dalam surah Al-An'am, cerita pasal kisah Nabi Ibrahim dengan kaum Harran. Ramai orang pergi tafsir ayat itu, dia kata Nabi Ibrahim duk cari Tuhan. Salah. Bukan Nabi Ibrahim cari Tuhan. Ayat tu ialah ayat tentang bagaimana Nabi Ibrahim sedang berdakwah kepada kelompok Harran ini. Tunjuk Tuhan ni, Tuhan ni, Tuhan. Akhirnya tuan-tuan, hilang. Last sekali dia kata apa? Geng-geng ni kata apa? Wahai Ibrahim, betul ya, mana boleh semua yang ada sekali hilang. Matahari keluar, hilang sekali lagi, ganti pula dengan bulan. Bulan pula hilang sekali, ada pula bintang. Macam mana nak cerita lagu ni nah? Dia mula bila mula mempersoalkan, Ibrahim pun kata apa? Itulah aku cakap kepada kamu, Allahu Rabbi, Allah tu Tuhan kami, Tuhan kita. Dia hayun la yamut, dia ni hidup dan tidak pernah mati. Mula dakwah itu berjalan, akhirnya daripada raja sampai rakyat semua menganut agama Hanif, agama syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Metod dakwah itu berubah dengan cara lisan, dengan cara lembut, dengan cara yang paling mudah, tidak perlu berhujah panjang, tak perlu pergi marah, tak perlu berperang, mengikut kaum dan keadaan semasa. Nabi Nuh alaihi salam nak mengubah masyarakat daripada seorang yang menyembah berhala, orang yang tak faham agama. Start jadi Nabi umur 50 tahun. Sampailah umur dia, Nabi dia lantik di Rasul pada umur 50 tahun. Tu orang panggil matang, 40 hingga 50 waktu matang. Umur 50 jadi Rasul, dia berdakwah 950 tahun. Dia wafat umur 1000 tahun. Wafat dia 1000 tahun. 950 tahun dakwah, 82 orang yang memeluk agama Nabi Nuh alaihi salam. Nisbah dia lebih kurang 8 tahun dakwah, seorang masuk Islam. Sabang tak? Bukan sabang gila. Tuan-tuan, kita pergi habang kat seorang, ni tak mau berubah, mampu pergi kat hang. Aku dah abang kat hang, neraka tempat hang ke apa, tu ambil pasal. Kita buat panggil lagu tu, cepat putus asa. Tak pernah pergi berkawan dengan orang-orang yang tersimpang daripada jalan asal ni. Tak pernah berkawan. Tak pernah cuba mendekati. Tak pernah kita pergi tengok dia, pergi kawan dengan dia, tahu apa problem dia, pasal apa hang buat lagu ni. Dia duk ambil ais. Pasal apa hang ambil ais? Pasal apa hang duk isap dadah? Kita tak pernah tahu, kita tak pernah panggil mereka main duduk kat kita sembang. Kita bukan boleh panggil main duduk sembang ni, tanya sikit kang, baru hari pertama jumpa. Tanya sikit kang, hang isap ais ni pasal apa? Perdepang dia bagi tamu muka itu sudah apa? Hang pada aku tak kenal, hang tanya bab ni pula kat aku. Kawan dengan dia.
sembang dengan dia, tegur dia. Saya tak nampak kemarin ni, nombor phone berapa main kat sana nombor phone? Nanti berapa senang saya call. Tuan-tuan, ini kaedah untuk mendekati orang yang dah tersimpang. Kita tak pernah buat kerja ni. Tak pernah try untuk kita pergi dekati orang yang menyimpang dari jalan asal. Last sekali kita memang sembang dengan dia, tengok-tengok dah ni, aku nak tegur orang tau, ni kita jumpa ni sikit sekala, tegur orang sikit sampai bila nak di lagu ni, kita dah umur berapa, member satu kelas, contohlah sama-sama baru naik umur 40, kita dah umur 40 dah, sampai bila nak di lagu ni, kami mau dah pergi merata dah, duduk lagu ni ke, nak jadi apa ni, baru pertama kali jumpa selepas berpuluh tahun tak jumpa, pergi maki kawan ni tuan-tuan. Dia nak kawan dengan kita ke? Dia tak kawan dengan kita tuan-tuan, dia akan lari daripada kita. Jumpa kita lari, akhirnya gagal misi fal yughayyiru bilisani, nak ubah dengan cara lisan pun gagal kita. Sebab metod dakwah nak mengubah seseorang, first sekali dekati dia. Saya sembang dengan Habib Ali Zainal Abidin, hari dia mai di Penang, waktu nak balik dia nak balik Habib Ali nak balik pergi ke Kuala Lumpur, saya hantar sampai ke airport. Sampai di airport, orang duk kumun, orang duk main ramai dekat dia, tak tahu nak tarik mana, kami tarik dia masuk Starbucks. Tarik masuk Starbucks, pergi duduk dalam Starbucks, nak sembang dengan dia. Duduk, saya sembang dengan ada 2-3 kawan-kawan, saya sembang, saya luah perasaan dekat dia, luah perasaan. Sebab saya duduk dakwah dekat meja ni, saya dah luah kat dia sesuatu. Saya kata saya duduk dakwah meja ni, kat atas meja ni saya duduk dakwah, tapi saya tak buat pun kerja dakwah lapangan ni, pergi turun, pergi cari orang, pergi tarik orang. Dan sekarang ni saya kata saya ada beberapa orang yang sedang duduk di bawah, saya sedang duduk tarik mereka ni mai, saya duduk tengah buat kerja ni. Sebab lama ni saya duduk atas meja ni duduk cakap dengan tuan-tuan, duduk cakap dengan tuan-tuan, bukan tarik mai, tuan-tuan sendiri mai. Betul tak? Ada saya pergi panggil kat rumah, saya tak panggil kat rumah, tuan-tuan sendiri mai. Sampai bila saya nak buat kerja lagu ni, tak payah panggil orang di rumah, tak payah panggil orang, tak perlu, tak ada buat kerja nak panggil orang daripada rumah, saya duduk atas meja ni panggil orang. Orang tak main saya merajuk, dakwah apa? Saya luah tuan-tuan. Habib kata apa? Ini kita kalam orang soleh ni, dia bagi melekat kat kepala ni. Dia kata kat saya gini, saya kata saya ada beberapa orang yang duduk dengan saya nak tarik, saya nak duduk mereka ni, jadikan mereka ni dekat dengan masjid, dekat dengan orang-orang baik ni. Dia kata, ustaz, saya tahu problem mereka ni apa-apa. Okay. Dia kata macam ni, ustaz, 3 benda jika nak buat seseorang itu dia kekal dengan perubahan. Dan saya risau kalau dia cepat sangat berubah, tiba-tiba dia balik semula ke tempat asal dia. Tapi macam mana saya nak buat? Dia kita luah tuan-tuan, bahasa hati cakap. Dan ustaz, first sekali dia kata takrib. Ulama bahagi 3 dia, ustaz. Satu, takrib. Mula-mula kerja yang kita kena buat ialah pergi dekati orang ni, pergi dekat dengan dia. Saya sebut tadi lah, kita tak pernah pergi dekati orang-orang macam ni, pergi dekat dengan dia, kawan dengan dia. Dia kata pergi kawan dengan dia, ambil tahu pasal dia, tanya khabar dia, hai dengan dia, salam dengan dia, takribuhu, dekat dengan dia. Nombor 2, Habib kata taklif. Taklif ni maksudnya bila dia dekat dengan kita, lembutkan dengan dia, lembutkan dia, apa keperluan dia, sembang dengan dia berkaitan dengan taklif, nak melembutkan dia macam mana. Takrib, taklif. Lepas dia dah taklif, dia dah mula lembut dengan kita,
dah mula memahami dah, mula mai dekat dengan semayang dah, mai semayang dah, semua lembut dah hati dia dah faham dah perjalanan agama ni macam mana nak mengekalkan dia, nak mengekalkan orang ini. Orang kita kena buat apa? Yang ketiga ialah taklif, bagi dia tanggungjawab, bagi dia tanggungjawab, bagi dia satu tanggungjawab yang bila bagi tanggungan ini tuan-tuan, dia akan rasa diri dia dihargai. Tuan-tuan percaya tak? Dulu kita duduk dalam kelas di sekolah, budak kalau perangai yang agak buah-buah ni, cikgu suka buat apa kat dia? Cikgu kata dekat dia, tolong angkat sat buku cikgu, hantar pergi ke kelas. Cikgu kan suruh dia angkat buku pergi ke kelas. Cikgu kan suruh, bila balik-balik mai dia kata apa? Kita dalam kelas kata apa? Cikgu sayang kang apa? Cikgu sayang kang apa? Cikgu bagi satu macam nyata kerja kang apa hari ni? Kita kena perli kawan kita. Kawan ni kata apa? Kawan ni kita, kalau kita lah kena duduk tempat dia, kita akan rasa, oh cikgu mula ambil berat pasal aku ni. Taklif, bagi dia tanggungjawab. Dia akan kekal dengan apa yang dia buat tu tuan-tuan. 3 benda yang kita kena buat. Ini termasuklah kepada anak-anak kita. Jangan jauhkan diri daripada dia, dekatkan diri dengan dia. Kalau dia buah ke dia apa ke, dia masalah ke, first kali kawan dengan dia. Nombor 2, lembutkan dia. Abang nak apa, abang-abang dekat bapak, apa-apa saja abang beritahu kat bapak. Abang nak pergi mana? Nak ronda Long Island, jom kita pergi dorang. Nak naik motor, jom kita pergi dorang naik motor. Abang nak pergi mandi mana? Nak pergi mandi ramai-ramai, jom. Abang pergi tak apa, abang pergi dengan kawan-kawan tak apa, no problem, no problem. Abang pergi, kita ikut belakang, kita follow. Dekat dengan dia, bagi tanggungjawab dekat dia. Abang, ni hari ni bapak nak keluar Ustaz, abang duduk di rumah dah, abang jaga rumah, abang jangan pergi mana-mana. Atau bagi tanggungjawab dekat dia. Abang, yang ni kunci kereta, dulu ni bapak duk bawa, nah abang ambil kunci kereta ni lah, ni abang jaga kereta ni. Bagi tanggungjawab dekat dia, pantau dia tuan-tuan, dia rasa diri dia dihargai. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, fa in lam yastati', kalaulah dengan lisan pun kita tak mampu, fa in lam yastati' fa biqalbih, maka dengan hati. Last stage fa biqalbih, dengan hati. Maksud dengan hati ialah ini ke tahap ketidakmampuan lagi dah untuk kita ini pi mengubah kawan tu. Dengan tangan kuasa pun tak boleh, dengan lisan pun tak berani cakap. Kita jenis, Allah tak berani lah saya ni, saya kau cakap sekejap lagi dia pasti bergaduh lah ustaz, tak boleh nak cakap lah ustaz, takut cakap. Fa biqalbi, iaitulah dengan tidak redha benda itu berlaku depan mata kita, paling rendah. Dan akhirnya Nabi kata apa? Wa dzalika adhaful iman. Nak tengok tahap iman seseorang, tengoklah cara dia mengubah ini. Kalau tidak mampu sampai tahap dengan hati saja mampu, maka itulah selemah-lemah iman. Adhaf artinya isim tafdil, sesuatu yang paling lemah, paling rendah sekali. Minimum kalau kata nombor tahap iman 1 sampai 10, 1 sampai 10 skala, iman yang duduk di atas sekali 10, dia iman nombor 1. Ada iman tapi nombor 1, skala 1 lah. Maknanya paling rendah sekali iman. Tuan-tuan, saja nak tanya, kalau kita duduk tahap yang mana? Nak kenai iman kita dari segi pengubahan ini pun dah boleh kenai iman masing-masing sebagai skala untuk mengukur keimanan kita. Boleh mampukah kita tuan-tuan untuk mengubah dengan tangan dan kuasa? Nombor 2 dengan lisan, ataupun adhaful iman, selemah-lemah iman dekat dengan hati. Kadang-kadang tuan-tuan, iman paling lemah sekali ialah apa? Dengan keluarga sendiri pun kita tak mampu untuk menegur dan juga mengubah. Hatta orang yang berada di bawah kita punya tanggungjawab pun tak mampu. Anak kita sendiri pun kita tak mampu untuk mengubah dia, tak mampu. Habaq ke dia,
Tak pernah cakap apa dekat dia, tak pernah apa dekat dia. Kawan ni hidup dengan bersendirian, keluar mai. Tuan-tuan, akhirnya balik-balik main rumah, malam-malam perempuan ni keluar pada rumah tuan-tuan, pakai tudung tapi lengan tegak ni. Dengan ketat tuan-tuan, lengan tegak ni, tudung jenis sebai lagu tu ya. Kemudian tuan-tuan, pakai selok jin ketat, keluar depan kita, nyong keluar. Mak dengan bapak tak kata apa pun. Bapak kata apa kat dia? Bapak kata kat mak dah, ni anak ang nak keluar. Bapak ni tanya anak ang nak keluar. Mak pula kata, awak anak saya seorang, bukan anak abang sama. Yang tu ya dua orang boleh sembang. Tengok dia pakai lagu mana baju, hang tak tengok dia ke? Bapak ni misai melenting boleh angkat sampai ke atas ni, Mr. Potato. Tapi tuan-tuan, dia tak mampu nak mengubah. Di luar dia hero, balik rumah tuan-tuan dia tikuih. Ini bapak tuan-tuan, ni bapak. Dia ada dua ya, dia bapak ataupun ayam bapak. Nak kata apa? Nak sebut apa dekat anak, walaupun kita garang di luar, orang hormat kita ni ayah anda, anaconda ke apa ke, tuan-tuan, balik di kat luar kita hero, balik rumah tuan tikuih kita dengan anak kita pakai pakaian apa, tak pernah tegur. Ni mulut merah dengan mulut merah menyala keluar pun tak kata apa. Anak perempuan, anak jantan pakai seluar pendek keluar tengah malam tak kata apa. Tuan-tuan, tak pernah tegur. Akhirnya tuan-tuan, inilah dikatakan hero zaman kita ke? Nak kata dia ni orang semua hormat dia sebagai apa, tapi bila tengok keluarga dia tak mampu menegur. Adhaful iman, selemah-lemah iman. Wallahu alam tuan-tuan. Moga-moga pada pagi ini dengan satu hadis yang kita bincang ini merangkumi semua berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah dah tak lama nak masuk bulan puasa, nak masuk Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan, tak terlalu awal untuk saya ucapkan Ramadan Karim. Moga-moga Ramadan kali ini Ramadan terbaik untuk kita bersama. Jadikan kali ini tuan-tuan tempat yang paling hebat untuk kita untuk beribadah. Sabda Nabi SAW, "Idza habat ummati an taqula lidh-dhalim, ya zalimu faqad tuwaddi'a minha." Kiranya umatku takut berkata kepada si zalim, wahai zalim, maka terlepaslah amanah itu dari tangannya. Kalau umat aku, Nabi kata, takut nak cakap kepada orang zalim, orang yang buat zalim kepada kita pun takut nak cakap. Takut nak cakap, ni hang ni ya wahai orang zalim, pasal apa buat macam ni kat saya? Yang tu pun takut nak cakap. Nabi kata apa? Maka terlepaslah amanah itu dari tangannya. Mana dia bukan orang yang bertanggungjawab. Wallahu alam tuan-tuan. Moga-moga jumpa lagi tuan-tuan, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Luar dah mula cerah, insya-Allah tuan-tuan. Moga-moga Allah rahmati pertemuan pagi ini dengan asbab jumpa pada pagi ini tuan-tuan. Allah beri kita keampunan, Allah bagi kita rahmat. Kita niat i'tikaf, kita main menghadap dengan Allah, kita dengar kuliah, kita jadikan duduk-duduk kita ni sebagai duduk orang-orang yang baik, duduk bersama dengan orang baik. Keliling kita akan ada kebaikan. Sebarkan kebaikan, mula pagi dengan baik, jangan sudahi malam nanti dengan sesuatu yang buruk. Habiskan satu hari ini dengan benda-benda baik. Jaga lisan, jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga hati, semuanya jaga tuan-tuan, insya-Allah. Allah pelihara kita dengan kebaikan, insya-Allah. Moga-moga pertemuan pada pagi ini diberikan kemanfaatan dunia dan akhirat. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.